Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang perkongsian liability terhad. Kami telah menubuhkan sebuah perkongsian yang dinamakan iaitu Revona and Partners PLT. Kewujudan pembentukan PLT. Berikut merupakan butiran-butiran pendaftaran yang telah didaftarkan di bawah SSM. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh perkongsian kami adalah seperti berikut. Yang pertama, perkhidmatan pengurusan perakaunan. Kedua, perunding insurans. Seterusnya, penasihat kewangan, perisian perakaunan, pengauditan akaun, dan terakhir, perkhidmatan cukai pendapatan. Kami menawarkan perkhidmatan tersebut kepada pelbagai industri seperti perdagangan, industri peruncitan, industri pembuatan, perkhidmatan dan perindustrian. Proses penubuhan PLT. Berikut merupakan proses penubuhan Revona and Partners PLT. Pertama kali, rakan kongsi Revona telah menyediakan maklumat peribadi dan dokumen yang penting secara lengkap dan sempurna seperti jenis perniagaan, alamat pejabat, pendaftar dan sebagainya. Kemudian, kami akan membuat cadangan dan pilihan untuk tempahan nama perniagaan. Maka, nama perniagaan yang dipilih iaitu Revona and Partners PLT. Seterusnya, kami akan melantik seorang pegawai pematuhan bagi urusan pendaftaran perkongsian mengikut Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 di mana terdapat keperluan bagi PLT untuk melantik sekurang-kurangnya seorang pegawai pematuhan PLT. Proses seterusnya adalah membuka akaun My LLP yang baharu di laman web SSM dan kemudian menghadirkan diri ke pejabat SSM untuk urusan pengaktifan akaun My LLP serta membuat bayaran sebanyak RM500 bagi urusan pendaftaran tersebut. Permohonan tempahan nama akan dibuat dan kami akan menerima ID yang dimiliki di SSM. Selepas kelulusan nama perniagaan, dokumen dan perjanjian ditandangani dan diisi oleh semua rakan kongsi. Seterusnya, perkongsian tersebut telah disahkan untuk bermula. Kemudian, membuat permohonan sijil pendaftaran perkongsian dan diproses selama 3 hari atau sehingga 5 hari. Kemudian profil perniagaan diwujudkan setelah proses pendaftaran disempurnakan. Hasil perjanjian perkongsian liability terhad dihantar selepas proses pematian stem berlaku. Akhir sekali, kami akan menghantar semua dokumen yang diperlukan oleh SSM kepada SSM yang berdekatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentang dan menerangkan dua perkara. Pertamanya adalah maksud perkongsian liability terhad, keduanya adalah mengenai pendaftaran. Jadi, saya akan menerangkan mengenai PLT terlebih dahulu. Maka, apa itu PLT? PLT merupakan satu entiti perniagaan alternatif yang dikawal selia di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. PLT juga menggabungkan ciri-ciri sesebuah syarikat seperti sedan berhad ataupun berhad dan juga perkongsian konvensional di mana tujuan utama PLT adalah untuk mendapatkan keuntungan. Seterusnya adalah pendaftaran. Perniagaan kami telah melakukan dua proses pendaftaran. Pertamanya adalah pendaftaran sebagai perkongsian liability terhad iaitu PLT. Keduanya adalah pendaftaran bagi keperluan SSM. Maka, apakah maklumat dan dokumen yang diperlukan bagi kedua-dua pendaftaran tersebut? Maklumat yang perlu disediakan untuk didaftarkan sebagai PLT. Pertamanya adalah nama PLT ataupun nama perniagaan. Yang kedua adalah maklumat mengenai rakan-rakan kongsi. Yang ketiga adalah pegawai pematuhan. Yang keempat adalah alamat berdaftar bagi perniagaan yang dijalankan. Dan yang kelima adalah percukaian di mana cukai pendapatan akan dikenakan pada peringkat PLT. Kemudian,
maklumat dan dokumen yang diperlukan oleh pendaftar syarikat iaitu SSM. Yang pertama adalah nama PLT yang dicadangkan, yang kedua adalah sifat umum perniagaan PLT, yang ketiga adalah pejabat yang berdaftar bagi PLT, yang keempat adalah nama dan butiran setiap ahli atau anggota rakan kongsi dalam PLT, yang kelima adalah nama dan butiran pegawai pematuhan PLT, dan yang akhir sekali iaitu yang keenam adalah permohonan bagi praktis profesional, di mana PLT yang ditubuhkan bagi tujuan praktis profesional harus dilampirkan dengan permohonan dari badan pentadbir. Berikut adalah contoh platform pendaftaran bagi PLT. Pendaftaran boleh dibuat melalui portal Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN secara dalam talian atau dibuat di pejabat LHDN yang terdekat. Berikut adalah gambar portal LHDN. Akhir sekali, paparan seperti gambar berikut akan terpapar apabila pendaftaran PLT berjaya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ciri-ciri utama perkongsian liability terhad. Yang pertama, PLT merupakan suatu pertubuhan perbadanan dan mempunyai kepribadian undang-undang yang berasingan daripada perkongsinya. Yang kedua, PLT adalah kekal turun-temurun. Maksudnya, perkongsian liability terhad sukar untuk dibubarkan berbanding perkongsian biasa. Yang ketiga, sebarang perubahan dalam perkongsi PLT tidak akan menjejaskan kewujudan, hak atau liability PLT. Yang keempat, PLT mempunyai keupayaan yang tidak terhad dan berupaya untuk membawa atau dibawa guaman terhadapnya, memperolehi, memiliki, memegang dan membangunkan atau melupuskan harta. Yang kelima, PLT boleh melakukan dan menanggung apa-apa perbuatan dan perkara lain yang boleh dilakukan dan ditanggung dengan sah oleh badan korporat. Liability perkongsi ada 4 bahagian iaitu pertama, liability perkongsi untuk kontrak. Seksyen 11 memperuntukkan setiap perkongsi dalam firma bertanggungan bersama-sama dengan perkongsi lain untuk semua hutang dan tanggungjawab semasa dia menjadi perkongsi dan selepas kematiannya. Contoh dalam syarikat Rivona dan Partners PLT, Encik Diaul menjadi perkongsi Encik Arif. Encik Arif bekalkan barang-barang kepada satu firma perkongsian. Selepas kematian Encik Diaul, Encik Arif tuntut daripada wasi Encik Diaul. Mahkamah memutuskan firma bertanggungan untuk barang yang telah dihantar semasa Encik Diaul masih hidup dan wasi bertanggungan selepas kematian Encik Diaul. Yang kedua, liability firma bagi kesalahan. Seksyen 12 memperuntukkan bahawa kerugian atau kecederaan ke atas orang yang bukan perkongsi, maka firma adalah bertanggungan. Contohnya, salah satu pekerja Ribona dan Partners PLT telah bagi rasuah kepada pekerja firma persaingan untuk bocorkan sulit. Mahkamah memutuskan firma adalah bertanggungan. Walau bagaimanapun, Seksyen 12 tidak terpakai untuk tanggungan jenayah kerana ia adalah tanggungan persendirian. Menurut Seksyen 13, firma adalah bertanggungan apabila perkongsi terima wang atau harta pihak ketiga dan menyalahgunakannya. Yang ketiga, liability perkongsi untuk mengemukakan diri. Tanggungan ini adalah berasaskan doktrin persekatan ataupun estoppel. Antara syarat-syarat penggunaan Seksyen 16 ialah seseorang yang benarkan atau tahu namanya dinatakan dengan sendiri. Representasi itu tak perlu disampaikan kepada pihak yang telah bertindak ke atasnya. Representasi mengemukakan diri mesti mempengaruhi pihak ketiga dan pihak ketiga telah berhutang kepada firma. Yang keempat, liability perkongsi baru dan pesara. Seksyen 19-1 memperuntukkan bahawa ahli baru tak ada tanggungan terhadap firma. Walau bagaimanapun, menurut Seksyen 19-2, perkongsi yang bersara masih ada tanggungan hutang atau obligasi terhadap firmanya. Seksyen 19-3 menjelaskan bahawa perkongsi bersara boleh lepaskan tanggungannya melalui perjanjian novasi di mana perkongsi baru dan pemutang setuju dengan pelepasannya. Jadi perkongsi baru akan ambil alih.
Bagaimana sekiranya Revona Partners PLT ingin membubarkan perkongsian? Terdapat beberapa jenis pembubaran perkongsian liability terhad ini, iaitu yang pertama ialah pembubaran secara sukarela. Secara amnya, prosedur dan proses pembubaran ini mengambil kira kepentingan ahli perkongsi Revona Partners serta pemiutang PLT tersebut. Tahap kesolvanan Revona Partners juga menjadi perkara asas dalam penggulungan secara sukarela. Sesebuah PLT yang hendak dibubar secara sukarela mestilah mengesahkan secara akuan berkanun oleh perkongsinya bahawa PLT berkenaan telah terhenti operasinya dan telah menunaikan semua hutang dan liability PLT kepada orang luar kecuali hutang dan liability terhadap perkongsinya. Selain dari penggulungan secara sukarela, pihak SSM berhak untuk memotong nama Revona Partners daripada daftar PLT jika didapati antaranya PLT ini tidak beroperasi atau tidak menjalankan perniagaan, melanggar peruntukan atau perkongsian liability terhad 2021 dan kewujudan PLT dalam daftar akan menjejaskan kepentingan awam. Seterusnya, jenis pembubaran yang ketiga ialah pembubaran melalui notis. Seksyen ini boleh dilakukan jika Revona Partners tidak mempunyai tempoh perkongsian yang telah ditetapkan. Encik Diawul atau ahli perkongsi lain boleh memberitahu notis kepada perkongsi lain dengan memberitahu niatnya untuk membubarkan perkongsian itu. Dan pembubaran yang terakhir ialah pembubaran oleh mahkamah. Seksyen ini membenarkan mahkamah perintah pembubaran perkongsian dalam keadaan yang tertentu seperti salah seorang perkongsi daripada Revona Partners didapati gila, tidak upaya secara kekal untuk melaksanakan bahagiannya atau berlaku penyelewengan terhadap harta perkongsian. Terdapat 6 kesan daripada pembubaran perkongsian ini. Yang pertama ialah pembubaran perkongsian perlu diumumkan supaya status perkongsian dapat diketahui oleh orang-orang yang biasanya berurusan dengan firma tersebut. Yang kedua, perkongsi mempunyai kuasa bagi menyelesaikan urusan berhubung dengan menjual harta perkongsian. Yang ketiga, tiap-tiap perkongsi ada hak terhadap perkongsi-perkongsi lain supaya harta perkongsian digunakan bagi membayar hutang dan liability firma. Yang keempat ialah pemulangan premium jika perkongsian dibubarkan secara pramasa. Yang kelima pula, perkongsian yang dibubarkan kerana fraud atau salah nyataan. Dan yang terakhir ialah salah seorang perkongsi mati atau keluar mempunyai hak untuk menerima keuntungan firma melalui wakilnya.